Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab solat Jumaat, adab-adab dan juga perkara-perkara yang perlu kita sebagai seorang lelaki mengetahui adab-adab ataupun etika ketika mana solat Jumaat. Disunatkan seseorang datang awal dan dekat dengan imam. Itu ijma' di kalangan ulama untuk mendapatkan kelebihan yang berada di saf yang terkehadapan. Dan juga untuk mendengar khutbah Jumaat yang akan disampaikan. Itu perkara yang disunatkan bagi mereka yang datang awal ke masjid. Perkara yang kedua, dilarang orang yang masuk masjid untuk pada hari Jumaat ataupun selain daripada hari Jumaat. Dilarang mereka ni melangkah tengkok manusia. Melangkah manusia lah. Melangkah manusia, perkara tersebut dilarang. Sekiranya tanpa apa-apa keperluan. Hukum larangan di sini bukanlah bermaksud haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Makruh tanzih. Melainkan imam. Imam diberi pengecualian kerana imam ni disunatkan datang lambat. Untuk menyampaikan khutbah. Kemudian bila sampai lambat ataupun ada bilik khas untuk imam dan imam nak sampai ke mimbar itu terpaksa melangkah manusia, itu tidak mengapa. Sebab manusia tak nak bagi laluan. Contohnya manusia ada yang tertidur dan tak perasan. Jadi imam boleh melangkah makmum yang berada di hadapan untuk sampai ke mimbar. Sekiranya selain daripada imam, dibenarkan juga untuk melangkah sekiranya dia lihat ada tempat kosong di hadapan. Sebab apa dibenarkan langkah? Kerana sekiranya ada laluan lain selain daripada langkah manusia, dia boleh laluan tersebut. Sekiranya tak ada laluan dah, melainkan kena melangkah manusia, kena langkah, maka hukumnya tidak mengapa. Sebab apa tidak mengapa? Kerana orang-orang yang duduk di belakang ni mereka cuai, mereka tak cakna tentang kelebihan yang berada di hadapan, duduk soh di hadapan. Jadi sebab mereka biar soh di hadapan kosong, orang yang di belakang ada hak untuk mereka langkah orang yang berada di hadapan dia untuk sampai ke tempat yang kosong tersebut. Tetapi disunatkan sekiranya ada tempat yang lain, yang tak perlu langkah, maka dia pergi ke tempat tersebutlah. Tak kira tempat kosong yang ada di hadapan kita tu, terpaksa kita langkah orang tadi, tak kira tempat tersebut dekat ataupun jauh. Okey. Kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, apabila Nabi melihat seseorang tu melangkah, Nabi kata, ijlis faqad azait, kamu duduk kerana kamu sesungguhnya telah menyakiti manusia. Mana manusia tak selesa dengan kamu, duduk. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan kamu menyakiti manusia ni, perkataan Nabi, menyakiti tak kira menyakiti sikit ke banyak, manusia tak selesa dengan perbuatan kita, maka hukumnya berdosa, haram dan berdosa. Jadi kesimpulan mengenai dengan melangkah manusia untuk sampai, tak kira langkah tengkok, langkah kaki, langkah paha, perkara tersebut adalah bercanggahan dengan adab. Sepatutnya kita nak sampai awal, nak dapat kelebihan duduk sof yang di hadapan ni, datanglah awal. Kalau tak, berpadalah dengan sof yang di belakang. Kerana datang lambat, maka dia kena terpaksa duduk di belakang lah. Kalau dekat Mekah tu, pukul 10 pagi laluan ke Masjidil Haram telah ditutup. Laluan, mana bukan masjid tu tutup, laluan untuk sampai, mana dekat jalan raya dah tutup dah.
Jadi terpaksa semayang di tengah-tengah jalan lah. Tengah jalan panas. Selalunya Jumaat ni panas. Tengah hari selalunya 44 atau 42 lah. Panas. Jadi terpaksa semayang di atas jalan raya. Dan teduhan untuk dapat teduhan, untuk dapat teduhan ni penuh. Kalau tuan-tuan berjalan daripada polis tutup jalan sampailah ke hotel balik lebih kurang 1 kilometer, baru jumpa tempat teduhan. Nak bagi kita sepanjang jalan ada teduhan sikit je, manusia akan letak sejadah bentang untuk semayang kat situ. Memang tak ada tempat teduhan. Jadi kepanasan ni, kita katakan saya semayang di tengah jalan, semayang Jumaat. Sebab kita balik, selalunya kita nak dapat pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita duduklah daripada subuh sampailah waktu duha. Bila balik duha tu nak datang balik pukul 10. Jadi agak berat sikit lah, sebab pukul 10, sebelum pukul 10. Sebab pukul 10 dah tutup lah Jalan ke masjid dah tutup. Maknanya 2 jam setengah. Jumaat 12.20 tengah hari. Maknanya lebih kurang 2 jam setengah sebelum daripada zuhur, sebelum azan Jumaat, telah ditutup jalan. Terpaksa semayang kat luar dekat tengah panas lah. Jadi saya guna apa? Payung semayang. Dan semayang tak boleh pijak atas sejadah sebab terlampau panas. Kaki kita tak boleh tahan. Melainkan kena ada lapisan kain satu lagi. Saya terpaksa semayang pijak di atas selipar, kasut ataupun selipar saya pijak. Sebab kalau kasut ada najis pun, bukan kita pakai kasut, kita pijak atas dia tak apa. Jangan kita pakai. Sebab kita tak tahu bawah kasut tu ada najis. Kalau kita nampak najis bawah kasut, kita tak boleh pakai lah. Kalau kita suci, kita boleh pakai. Semayang pakai kasut, boleh. Semayang boleh pakai kasut. Kalau kita tengok tapak kasut suci. Kalau kita tak pasti, ataupun ada najis bawah kasut, maka jangan pakai kasut tu ketika semayang. Pijak atas je. Pijak atas tak apa, tidak dikira menanggung. Sebab kalau pijak atas sejadah, dia panas. Dia punya panas. Macam pijak atas batu, pijak atas bara api lah, panas. Jadi terpaksa kena pijak atas selipar atau kasut. Berbeza dengan orang-orang yang kulit hitam ni, dia tak perlu selipar pun tak apa. Dia berjalan atas jalan tar pun tak apa, sebab kaki dia dah sama kuat dengan kasut yang kita pakai. Okey, jadi kesimpulan dia mengenai dengan langkah orang sembahyang ni perkara yang tidak baik. Sebahagian ulama menyatakan haram kerana menyakiti manusia, sebahagian yang menyatakan makruh, dan yang terbaiknya adalah kita datang awal. Kalau ada tempat kosong di hadapan, maka boleh kita melangkah manusia kalau tak ada jalan lain. Kemudian di antara perkara yang kita perlu tahu pada hari Jumaat ini juga, dan ataupun pada hari-hari yang lain, harus bagi seorang lelaki untuk dia menghantar wakil, copkan tempat dia, boleh. Dia bagi sejadah ke hamparkan sejadah, ataupun bagi beg letak tempat tu. Bagi orang tak boleh duduk sebab tempat dia, hukumnya harus untuk orang lain copkan tempat kita. Bila dah ada orang cop tempat kita, maka tak boleh orang lain duduk di atas tempat tersebut. Sama ada dihamparkan sejadah ataupun apa-apa hamparan lah, ataupun letak tanda. Bila dia letak saja sejadah dia, walaupun dia tak sampai lagi, tak boleh orang lain untuk semayang di atas hamparan tersebut. Dia ada hak, dia berhak, tuan punya sejadah tadi berhak untuk suruh orang tadi pergi ke tempat lain, kerana itu adalah tempat dia. Dan begitu juga seseorang yang mana duduk di satu tempat, kemudian dia keluar bangun untuk pergi mengambil wuduk, dan dia akan duduk balik tempat dia, maka dia adalah lebih berhak. Cuma bagi orang Melayu, kita bila nampak kosong dia akan masuk. Jadi cara dia kena letak tanda. Sebab kalau tak letak tanda, orang tak tahu sama ada dia ni nak keluar atau nak patah balik ataupun tidak. Ini dekat yang berlaku di masjid-masjid kita lah.
Kalau di Mekah ni kita dah keluar daripada masjid, nak masuk balik tu harapan agak tipis. Sebab bila kita dah masuk, pintu dah memang tutup lah, pintu masjid. Jadi makna kita tinggal lah hamparan kita situ. Lepas habis sembahyang baru dibuka balik. Jadi kalau dekat Malaysia kita tak apa, kita letak je sejadah, kemudian kita pergi ambil wuduk ke apa, kita patah balik. Sebenarnya kita tak letak sejadah pun tak apa, cuma orang tak tahu. Lebih baik letak tanda. Kemudian bila seseorang itu mengantuk pada satu tempat, dia duduk, bila datang masjid awal baca Quran setengah jam akan rasa mengantuk. Terutama kalau kita pergi Masjidil Haram ke apa ke, kita akan pergi awal 2 jam, sejam setengah sebelum daripada waktu sembahyang kita dah sampai lah. Subuh 4.20, pukul 2.30, sebelum pukul 3 kita dah sampai. Jadi waktu baca Quran sembahyang tu panjang, sampai sejam 2 jam. Jadi takut dikhawatiri mata kita tak boleh tahan, sebab terlampau lama baca Quran ataupun sembahyang, kita akan rasa mengantuk. Bila mengantuk ni, Nabi ajar kepada kita, sunatnya adalah pindah ke tempat lain. Disunatkan, yustahab an yatahawwal ilaih, disunatkan untuk dia pindah ke tempat lain. Imam Syafi'i telah tekskan perkara ini dalam kitab dia, kitab iaitu disunatkan orang yang mengantuk pindah ke tempat lain. Cuma pindah ni dia tak boleh pindah tempat belakang. Itu tak disunatkan. Sebab bila dia dah berada di saf, berada di hadapan, dia kena pilih yang sebaris dengan dia ataupun yang di hadapan dia. Disunatkan pindah tempat, tapi pindah tersebut bukan mengurangkan lagi kelebihan tempat yang dia ada. Sama ada sebaris dengan dia ataupun pindah ke tempat depan dia, dan tak disunatkan pindah ke kawasan belakang. Sebab belakang pahalanya kurang, kerana dia jauh daripada saf yang pertama. Okey. Kemudian untuk seseorang yang mana datang awal di masjid, bila dia bersandar, hukumnya makruh. Membelakangi kiblat harus tetapi makruh. Dan dia lunjurkan kaki dia ke arah kiblat, makruh juga. Perkara ini makruh, melainkan kalau ada sebab. Kalau kaki dia lenguh, dia lunjurkan seketika 5-10 minit, itu tidak mengapa, lunjurkan ke arah kiblat. Ataupun dia bersandar sebab letih sangat, bersandar dekat tiang, dekat dinding, itu tidak mengapa. Kalau tak ada sebab, maka hukumnya makruh. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Majmu', iaitu sekiranya seseorang itu hadir sebelum khutbah Jumaat bermula, maka disunatkan apa? Untuk dia berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk dia selawat kepada Nabi, ataupun dia disunatkan untuk dia melaksanakan solat-solat sunat. Di Mekah ini azan pertama sebelum masuk waktu. Ramai orang Melayu kita tak tahu. Bila azan pertama, dia pergi masjid awal, dia pun tak tahu. Dengar azan, dia bangun sembahyang sunat. Sembahyang sunat niat qabliyah Jumaat. Sebenarnya bukan qabliyah Jumaat, tak, belum masuk azan lagi. Selalu kalau 12.20 minit, 12-20 minit azan Zuhur, maka 11.45 atau 11.50 dia akan laungkan azan yang pertama. Solat sunat boleh lah, solat sunat. Sebab solat sunat ni dibenarkan selagi khatib tidak naik di atas mimbar. Sembahyang sunat, tapi bukan niat qabliyah Jumaat, sebab Jumaat tak masuk lagi. Kalau dia niat juga qabliyah Jumaat, sembahyang dia sah, cuma jadi solat sunat biasa, pahala solat sunat biasa, bukan solat sunat Jumaat. Itu kalau dia tak tahulah. Kalau dia tahu, tak sah. Dia tahu tak masuk waktu lagi, tapi dia sembahyang juga, tak sah. Okey. Disunatkan juga pada hari Jumaat membaca suratul Kahfi, seperti mana kita bincang pada 2 bulan yang lalu, riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata, man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ah ghufira lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Siapa baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, diampunkan dosa Jumaat ni sampai Jumaat akan datang. Dan disunatkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, kerana inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas salah fih fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Seafdal hari kamu adalah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat kepada aku, Nabi kata, pada hari Jumaat,
kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepada aku. Diperbanyakkan doa pada hari Jumaat. Sebab apa? Kerana pada hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Kita minta mudah-mudahan waktu tersebut kita doa bertepatan dengan waktu yang mustajab tersebut. Waktu tersebut dirahsiakan, kita tak tahu. Antara Jumaat sampailah terbenam matahari, antara hari Jumaat sampailah terbenam matahari maghrib, ada waktu yang mustajab. Kita kena pilih, kita tak tahu. Ulama' dia senaraikanlah beberapa waktu, ada 12 waktu yang terpilih sebenarnya. Cuma kita tak tahu waktu mana. Mudah-mudahan kita termasuk doa kita tu dalam waktu-waktu yang terpilih tersebut. Cuma ulama' bagi garis panduan, nanti kita akan bincangkan sebentar lagi. Dia berbeza dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni tuan-tuan sembahyang je, buatlah apa-apa ibadat, doa ataupun zikir, baca Quran, dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita tak buat apa, sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat tarawih, dapat Lailatul Qadar juga. Lailatul Qadar ni sepanjang malam sampai subuh. Dia tak ada waktu terpilih macam hari Jumaat. Disunatkan membaca Quran semua yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita lihat satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan pada hari Jumaat, Nabi kata fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang seseorang Islam itu berdoa bertepatan dengan waktu tersebut. Wa huwa qa'imun yusalli, dalam keadaan dia bangun, dia sembahyang, dia minta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqallilaha. Dia berdoa dan Allah Taala akan mustajabkan doa dia pada waktu tersebut. Nabi mengisyaratkan dengan tangan Nabi, iaitu sedikit sangat waktu dia. Waktu dia sikit sangat. Kita tak tahu waktu bila. Riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ulama' berbeza dalam menentukan waktu tersebut, sehingga ulama' gariskan 11 pendapat. Pendapat yang pertama, ulama' kata antara terbit fajar, iaitu waktu subuh sampailah naiknya matahari, terbit matahari. Antara subuh sampai naik matahari, yang itulah waktu mustajab untuk doa. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka ada ulama' kata gelincir matahari, masuk waktu Jumaat, itulah waktu mustajab doa. Pendapat ketiga, dia kata gelincir matahari tu masuk waktu Jumaat sehinggalah imam keluar naik di atas mimbar, waktu tu gelincir matahari, azan, kemudian sehinggalah imam keluar. Azan pertama sampailah imam keluar untuk naik di atas mimbar. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia kata gelincir matahari, iaitu masuk waktu Jumaat sampai bila? Sampai jadilah bayangan tu satu hasta. Maknanya dalam satu hasta lebih kurang 15 minit ataupun 15 minit ke setengah jam selepas daripada Jumaat. Pendapat yang kelima, ada ulama menyatakan keluar imam naik di atas mimbar sampailah selesai sembahyang imam, selesai sembahyang Jumaat imam. Itulah waktu yang mustajab untuk doa. Sebenarnya waktu pendapat yang kelima ni, selepas daripada azan kita boleh baca doa. Okey, jazakallah. Selepas daripada azan. Sebenarnya selepas azan ini waktu yang mustajab juga untuk doa. Mintalah perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat selepas daripada azan. Lepas daripada azan kita akan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selepas daripada azan 3 perkara disunatkan. Selawat kepada Nabi. Sebab apa selawat? Lepas daripada la ilaha illallah, muazzin sebut la ilaha illallah, habis azan disunatkan kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca doa yang keduanya, seperti mana warid datang pada hadis Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah, sampailah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, sampai situ. Ataupun innaka la tukhliful mi'ad. Tapi sebahagian ulama dia kata innaka la tukhliful mi'ad tu tidak ada dalam hadis. Tapi tak apalah, terpulang kepada tuan-tuan. Kalau TV di Mekah, dia akan baca sampai situ je. Sampai mana? Sampai wa'adtah. Sebab innaka la tukhliful mi'ad tu tidak ada riwayat lah. Sebenarnya tak ada riwayat. Kemudian
tuan-tuan buka TV di Mekah, dia akan azan dan lepas tu dia akan selawat dia bukan selawat pendek macam kita, selawat pendek macam kita yang saya sebutkan tadi. Selawat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi selawat panjang. Jadi takut lama sangatlah. Kalau nak buat macam tu pun bagus. Kalau tak pun selawat je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pendapat yang keenam, antara keluar imam naik di atas mimbar dan juga solat Jumaat imam. Pendapat yang ketujuh, ketika mana didirikan solat Jumaat sehingga selesai solat Jumaat. Perkara yang ke-8, pendapat ini ulama menyatakan antara pendapat yang berkemungkinan pendapat ini lebih sahih, lebih tepat, iaitu pendapat yang ke-8 ini di antara duduk imam di atas mimbar sehingga selesainya imam daripada solat Jumaat. Mana naik imam di atas mimbar, kita boleh doa, antara doa mustajab sehinggalah selesai sembahyang Jumaat imam. Pendapat yang ke-9, jadi pendapat yang ke-8 ni sebenarnya termasuklah khatib duduk seketika di antara khutbah pertama khutbah kedua, termasuk dalam tu juga. Waktu yang mustajab doa lah. Sebahagian masjid kita khatib duduk je, dia akan baca doa, tapi kita baca doa juga, doa hajat kita lah. Kita nak aminkan doa Bilal pun boleh, tapi lebih baik kita baca doa kita, apa yang kita nak. Perkara yang ke-9 daripada asar sampailah maghrib hari Jumaat, sebab shift pertukaran malaikat. Pendapat yang ke-10, dia kata apa, akhir siang, iaitu lepas sembahyang asar sampai maghrib. Lebih kurang pendapat dengan yang nombor 9, lebih kurang. Pendapat yang terakhir yang ke-11 adalah mukhfiyah fi kulli yaum kalailatul qadar. Dia kata disembunyikan setiap hari Jumaat, disembunyikan setiap hari lain-lain. Hari Jumaat ni lain, Jumaat minggu depan waktu dia lain, Jumaat satu lagi lain. Kita tak tahu. Macam Lailatul Qadar lah. Lailatul Qadar ni setiap tahun lain. Kemungkinan tahun ni malam ke-21, tahun depan malam ke-27, tahun satu lagi mungkin malam ke-25. Berbeza-beza setiap tahun. Jumaat pun pendapat yang ke-11 dia kata disembunyikan setiap Jumaat. Kita tak tahu. Berkemungkinan ada ketikanya diambil pendapat pertama tadi, waktu subuh sampai gelincir matahari. Kemudian mungkin Jumaat yang akan datang selepas asar sampai maghrib, dia tukar-tukar. Tapi yang perlu kita ketahui, hari Jumaat ni datang seminggu sekali ni, maka kita perbanyakkan membaca Quran, selawat, berzikir, dan juga kita jangan lupa doa, kerana kemungkinan doa kita tu bertepatan dengan doa yang mustajab, yang Allah Ta'ala nak terima doa kita pada hari Jumaat tersebut. Kemudian kita lihat, idza jalasal imam 'alal mimbar, apabila imam berada di atas mimbar, in qata'at tanafful, maka segala ibadat sunat, solat sunat akan tidak dibenarkan. Berdasarkan daripada Sa'labah bin Abi Malik, dia kata qu'udul imam, duduknya imam, yaqta'u subhah, iaitu akan memutuskan segala perkara sunat. Perkara sunat ni tak semestinya semayang, zikir semua habis, baca Quran semua kita kena stop. Kita kena fokus kepada penyampaian imam, khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Wa annahum kanu la yazalun yatahaddatsun yaumal jumu'ah. Mereka, sahabat-sahabat, mereka ni sentiasa bercakap pada hari Jumaat. Wa Umar ibn al-Khattab jalisun 'alal mimbar. Ni pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu duduk je di atas mimbar. Fa idza sakata al-muazzin, bila mana muazzin habis azan, qama Umar, Sayyidina Umar bangun untuk menyampaikan khutbah.
falam yatakallam ahad, seorang pun tak ada cakap pada ketika itu, sehingga selesai 2 khutbah. Apabila didirikan solat, apabila diiqamatkan solat, wa nazala, maka Sayyidina Umar mula turun daripada mimbar. Takallamu, ketika itu manusia cakap balik, bersembang balik. Jadi maksudnya dah habis khutbah, dibenarkan bercakap. Dan dalam hadis ni menunjukkan bercakap ketika azan ataupun iqamah hukumnya harus, tidak sampai ke tahap haram lah. Sebahagian di kalangan kita, dia kata wajib jawab azan ataupun iqamah. Azan dan juga iqamah sunat jawab. Kalau kita bersembang, taklah haram, tapi tak sepatutnya kita buat macam itulah. Kalau tak nak jawab pun, maka kita diam, itu adab dia. Tapi taklah sampai ke tahap berdosa, kerana dia sunat. Sunat menjawab azan, sunat menjawab iqamah. Okey. Sebab apa sembahyang sunat tak dibenarkan pada ketika itu, ataupun ibadat-ibadat sunat tak dibenarkan ketika khatib menyampaikan khutbah? Kerana perkara tersebut akan menghalang seseorang untuk mendengar khutbah yang akan disampaikan, maka hukumnya makruh. 5 situasi makruh berzikir, baca Quran, salah satunya ketika khutbah disampaikan. Sekiranya seseorang masuk dalam masjid sedangkan imam berada di atas mimbar, apa yang dia perlu buat? Dia semayang solat sunat tahiyatul masjid sahaja. Berdasarkan hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub falyusalli rak'atain. Apabila seseorang masuk saja masjid, imam sedang berkhutbah, maka solatlah 2 rakaat. Sekiranya dia masuk sedangkan imam di akhir khutbah, dah khutbah kedua dah start baca doa lah, dekat nak habis dah, maka dia tak boleh sembahyang lah, tak boleh sembahyang sunat dah, solat sunat tahiyatul masjid. Kerana perkara bila dia sembahyang solat sunat tahiyatul masjid akan meluputkan kelebihan untuk mendapat takbiratul ihram solat Jumaat bersama dengan imam. Maka tak dibenarkan untuk dia solat sunat di akhir khutbah yang kedua. Jadi apa perlu dia buat? Adakah perlu duduk? Tak perlu duduk. Duduk akan menghilangkan pahala tahiyatul masjid. Jadi yang dia perlu buat, dia berdiri je, dengar je khutbah sambil berdiri. Dengar khutbah sambil berdiri. Bila diiqamatkan, kita sembahyang Jumaat, maka dapatlah pahala Jumaat dan juga pahala tahiyatul masjid, sebab kita tak duduk lagi. Ini solat yang dibenarkan, solat tahiyatul masjid berdasarkan hadis ni. Solat lain tak dibenarkan lah. Qabliyah Jumaat pun tak dibenarkan. Kalau nak niat juga, niat saja aku solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat, itu dibenarkan. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang baru masuk masjid. Baru masuk masjid. Bagi mereka yang tak masuk, bagi mereka yang dah ada dalam masjid, dia duduk dalam masjid, dah lama dah azan, tapi bila khatib naik di atas mimbar, baru tersedar bertidur. Tadi semenjak masuk masjid, setengah jam sebelum azan, dia tidur sungguh. Sampai bila? Sampai azan pun dia tak dengar bunyi azan. Dia sedar-sedar, start khutbah baru sedar. Bila sedar tu, dia baru nak semayang sunat lah, sunat qabliyah Jumaat, maka tak dibenarkan. Tak dibenarkan apa-apa semayang orang yang ada dalam masjid. Yang dibenarkan orang yang baru masuk masjid, dibenarkan pun solat sunat tahiyatul masjid sahaja. Tapi tuan-tuan pastikan berada dalam masjid. Kalau di Masjid Ansar, di dewan nikah tu bukan masjid tu, itu memang dia, memang nazir kata dia buat ini buat untuk dewan nikah. Cuma kalau tempat sempit, dia akan buka untuk solat Jumaat. Tuan-tuan yang lambat berada di dewan nikah tersebut, tak dibenarkan solat sunat tahiyatul masjid, sebab itu bukan masjid. Dewan yang depan dewan nikah pun bukan tempat semayang. Itu dibuka bila saat-saat diperlukan je. Macam musim PKP, tempat sempit, mungkin ramai sangat orang, terpaksa dibuka tempat tu untuk orang semayang. Tapi asalnya bukan tempat semayang, itu adalah dewan pengajian. Tuan-tuan perlu tahu.
sahabat saya dekat Mekah, dia duduk luar daripada Masjidil Haram, atas jalan tar. Dia solat sunat, lepas azan solat sunat. Tanya dia semayang apa? Dia kata solat sunat tahiyatul masjid. Saya kata jauh ni tahiyatul masjid. Sebab dia dah terbiasa solat sunat tahiyatul masjid. Bila masjid tu 1 kilometer lagi daripada tempat dia semayang tu, tapi sebab dah biasa, dia pun niat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tu tak sah lah, hanya jadi solat sunat biasa je. Qabliyah Jumaat boleh lah. Tapi kalau di Mekah, kita tak ada Qabliyah Jumaat. Sebab di Mekah ni, bila mana masuk je waktu azan terus tak khutbah. Jadi tak dibenarkan solat sunat Qabliyah. Kalau nak solat sunat Qabliyah, solat sunat selepas fardu Jumaat. Selepas fardu Jumaat, tuan-tuan boleh niat saja ku solat sunat Qabliyah Jumaat. Lepas tu bangun pula 2 rakaat lagi saja ku solat sunat Ba'diyah Jumaat. Kalau mengikut pendapat Imam Romli, dua-dua boleh kita gabungkan. Seperti yang mana kita bincang sebelum ni. Saja ku solat sunat Qabliyah Jumaat dan Ba'diyah Jumaat. Dua-dua gabung sekali. Boleh. Untuk Jumaat saja kan? Tak untuk apa-apa semayang solat sunat rawatib. Boleh. Tapi yang terbaiknya kita asing-asing lah. Sebab pendapat ni pendapat Imam Romli je boleh. Pendapat pendapat seorang lagi ulama Syafi'i, Ibnu Hajar, dia tak setuju. Dia kata kena semayang asing-asing, 2 rakaat Qabliyah, 2 rakaat semayang solat sunat selepas fardu pula. Dia tak boleh gabung. Imam Romli kata boleh. Jadi yang terbaiknya kita ni untuk kita di Malaysia lah. Kalau di Mekah, Madinah, kita kena buat selepas semayang fardu, selepas daripada semayang fardu Jumaat. Okey. Kemudian idza jalasal imam, bila imam duduk di atas mimbar, Imam Abu Hamid menyatakan imam duduk saja di atas mimbar dah tak boleh apa-apa ibadat sunat. Faman lam yakun fi salatin lam yajuz lahu an yabtadi'aha. Siapa yang tak semayang lagi, imam dah ada di atas mimbar, tak boleh memulakan semayang. Kalau dia sedang semayang, jangan putuskan semayang dia, ringkaskan semayang dia. Imam Al-Mutawalli menyatakan perkara yang sama. Cuma dia ada penambahan sikit. Sekiranya diam mendengar khutbah, wajib ke sunat? Diam tu, kalau dia ada 2 pandangan sebenarnya. Pendapat yang kuat, fatwa terbaru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, sunat, dia tidak wajib. Kalau kata wajib, maka berdosa bercakap. Tak berdosa cakap, hukumnya sunat. Harus untuk dia membaca Quran, solat sunat harus. Tapi diam itu adalah sunat. Kalau dia nak baca Quran boleh juga, tapi makruh lah. Makruh tu harus. Makruh perkara yang tak boleh buat, tetapi harus untuk buat, tidak berdosa, makruh. Kalau kita kata wajib, diam itu adalah wajib, maka haram hukumnya, berdosa. Kalau kita lihat yang kita pernah bincang ni dulu, kalau kita lihat mazhab-mazhabnya lain menyatakan wajib diam. Mazhab Syafi'i kalau tak salah saya lah yang kita bincang pada 2 bulan yang lalu, iaitu diam ini sunat hanya bagi mazhab Syafi'i saja. Adalah dalil-dalil yang kita bincangkan sebelum ni. Kalau dia sedang solat, imam dah naik di atas mimbar, ringkaskan solat tersebut. Jangan panjang-panjang dengan solat. Okey. Apa dia? Masa dulu kan sebelum khutbah dia baca hadis ke kan, diam. Lepas tu kalau dia tegur orang suruh diam pun, dia jadi hilang pada Jumaat. Adakah itu hadis jadi hadis? Itu memang ada dalam hadis tu. Nanti kita akan sampai hadis tersebut. Memang ada dalam hadis, siapa yang bercakap kepada sahabat dia ketika mana
khatib sedang berkhutbah walaupun dengan perkataan diam, maka faqad al-ghaut, maka telah hilanglah pahala Jumaat dia. Lara, telah apa? Laralah pahala Jumaat. Lara tu makna hilang pahala Jumaat dia. Dia kata kepada sahabat dia diam. Nanti kita sebab itu ulama kata selagi mana boleh kita buat apa? Isyarat, maka kita buat isyarat je. Diam. Isyarat. Itu sudah cukup. Tak perlu kita cakap diam. Kalau kita cakap hanya dibenarkan dalam situasi darurat saja. Nanti kita akan bincangkan apa situasi darurat tu. Cuma kalau menegah kemungkaran ni, orang yang bercakap tu dia telah melakukan perkara mungkar lah. Maka apa yang perlu kita buat, kita tegah dia, tapi tegah dengan isyarat dah cukup. Tak perlu kita sebut dengan perkataan. Memang ada hadis sebut hadis sahih. Tidak boleh. Hukumnya akan hilang, akan lara, akan hilang pahala Jumaat kita. Apa dia? Semua masjid dah tak buat dah tu. Oh, yang kata sebelum start khutbah, selalu ada sebahagian surah ada buat juga. Dia akan selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum daripada selawat, dia kata bila khatib menyampaikan khutbah, hendaklah kamu diam. Cuma nasihat tersebut ada, tapi hadis tersebut kadang-kadang mereka tidak bacakan, tapi mafhum ataupun nasihat tu ada. Suruh kita diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Selepas itu baru dia selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak salah saya, masjid dekat PJ pun masih buat. Cuma dia tak baca hadis saja. Masjid apa? Jami'. Memang ada sebahagian buat. Kemudian bila dia selawat tu, kita kena selawat lah. Bila dia nak serahkan apa nama tu, tongkat kepada khatib, dia akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila dia baca ayat tu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu berselawat. Maka kita kena selawatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun selawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bukan kita diam je. Dan ayat itu selalunya memang akan dibaca pada khutbah yang kedua. Selepas daripada khatib baca ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kita selawat. Dan khatib pun akan selawat juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Okey. Dalam mazhab kita, orang yang masuk dalam masjid pada hari Jumaat sedangkan imam berkhutbah, maka disunatkan solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid dan ringkaskan solat tersebut. Dan hukumnya makruh kalau dia tak buat 2 rakaat tahiyatul masjid terus duduk. Hukumnya makruh berdasarkan hadis Jabir yang kita bacakan tadi. Idza jaa ahadukum wal imam yakhutub falyusalli raka'atan. Hendaklah semayang, perintah Nabi, hendaklah kamu semayang 2 rakaat orang yang masuk masjid. Okey. Cuma ringkas tersebut yang kita bincangkanlah pada 2 bulan yang lalu. Ada 2 pandangan di kalangan ulama. Ringkas itu adakah ringkas sekadar perkara yang wajib, baca Al-Fatihah sahaja? Itu pendapat pertama. Ada yang kata mengikut apa? Kebiasaan, uruf. Mana kita baca Al-Fatihah, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah Qul Allahu ahad. Itu urufnya, kebiasaan itu dianggap sebagai ringkas. Dua-dua pendapat dia guna pakai. Pendapat dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kita isyak lah. Pendapat Imam Malik dan juga Abu Hanifah, dia kata tak boleh sembahyang apa-apa sembahyang tak dibenarkan. Dalam mazhab Hanafi, masuk saja masjid, khatib sedang khutbah, tak boleh sembahyang sunat apa-apa, tahiyatul masjid pun tak dibenarkan. Mereka juga ada dalil. Dalil dia apa? Daripada Nabi SAW. Nabi kata idza khatabal imam, apabila imam berkhutbah,
fala salata, tak boleh solat, wala kalama, tak boleh bercakap. Sembahyang pun tak boleh, solat pun tak boleh. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini ulama kita jawab, hadis riwayat Ibnu Umar ni, yang ketika khatib berada di atas mimbar, tak dibenarkan solat, tak dibenarkan bercakap. Hadis ini adalah hadis gharib, dan hadis ini kita katakan tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kalaulah kita kata hadis ni hadis yang sahih, maka kita katakan, kalau hadis riwayat Ibnu Umar ni hadis sahih, maka kita kata lahamlin ala ma zada ala raka'ataini jam'an bainal ahadis. Kita kata sembahyang tu boleh, tapi sembahyang ringkas, tak boleh lebih daripada 2 rakaat. Itu kalau kita nak mengumpulkan hadis ni dengan hadis Jabir yang kita bacakan tadi. Okey, kita lihat sikit lagi, dalam 5-10 minit lagi. Harus bercakap sebelum khutbah bermula. Itu harus. Berdasarkan hadis Sa'labah bin Abi Malik yang kita bacakan tadi, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tadi, dia kata harus apabila imam duduk di atas di antara 2 khutbah, sebelum start khutbah kedua, selepas selesai khutbah pertama, imam duduk, boleh bercakap, tidak makruh. Tapi janganlah bercakap pada ketika itu. Itu waktu ulama kata tadi 11 waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satu daripada waktu itu adalah waktu ketika di antara khatib duduk di antara 2 khutbah. Jangan bercakap, berdoa lah. Kalau cakap pun tak apa, tak makruh, tak hilang pahala jemaat. Dan waktu yang boleh bercakap juga apabila turunnya khatib daripada mimbar. Dah selesai dah, dalam perjalanan turun dah boleh cakap, seperti mana zaman Sayyidina Umar tadi. Berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW turun pada hari Jumaat, turun daripada mimbar, fayaqumu ma'ahu ar-rajul fayukallimuhu fil hajah summa yantahi ila musallahu fayusalli. Maka bila Nabi turun saja daripada mimbar, seorang lelaki bangun bersama dengan Nabi. Dia bangun, Nabi turun atas mimbar, dia pun bangun, dan dia bercakap dengan Nabi kerana dia ada hajat, ada keperluan dia. Sampailah Nabi ke tempat sembahyang untuk jadi imam, dia bercakap, tak jadi masalah. Mana boleh bercakap. Kalau tak boleh, Nabi dah larang dia, jangan bercakap. Sebab Nabi tak larang, maknanya boleh. Wali'annahu laysa bihal salah wala hal isma'. Kerana pada ketika yang tak bolehnya adalah pada ketika mana khutbah disampaikan. Apabila bermulanya khutbah, perlu diam. Berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah, man tawadda'a fa ahsanal wudu', siapa yang berwuduk dia memperelokkan wuduk dia, thumma ansata, kemudian dia diam, lil imam, kerana mendengar khutbah imam pada hari Jumaat, hatta yafrugha min salatihi, sehingga selesai daripada sembahyang dia, ghufira lahu ma bainal jum'ah ila al-jum'ati wa ziyada salasata ayyam, dan diampunkan dosa dia daripada Jumaat ni sampai Jumaat akan datang, dan ditambah 3 hari lagi. Cuma persoalan adakah wajib diam ataupun tidak. Yang kita bagi tahu tadi, ada 2 pandangan di kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat menyatakan sunat, mazhab yang lain menyatakan wajib. Yang menyatakan wajib tu ada hadis dia, riwayat daripada Jabir. Dia kata Ibnu Mas'ud masuk wan Nabi SAW masuk, mana masuk masjid lah. Nabi SAW sedang berkhutbah. Fajalasa ila Ubay, Ibnu Mas'ud duduk di samping Ubay bin Ka'ab. Fasa'alahu an syai'in, Ibnu Mas'ud tanya kepada Ubay mengenai sesuatu. Falam yarudda alaih, Ubay bin Ka'ab tak jawab soalan daripada Ibnu Mas'ud. Fasakata, dia diam je, hatta sallan Nabi SAW, sehingga selesai saja sembahyang Nabi. Barulah Ubay bin Ka'ab berkata kepada Ibnu Mas'ud, dia selesai daripada sembahyang, Ibnu Mas'ud tanya, ma mana'aka an tarudda alai, apa yang menyebabkan kamu tak nak jawab soalan aku ni?
Maka Ubay bin Ka'ab kata, innaka lam tashhad ma'ana al-jumu'ah. Kamu tidak bersama kami ketika Jumaat tadi. Kamu tak bersama kami ke ketika Jumaat tadi? Qala walima. Ibnu Mas'ud kata, sebab apa? Maka Ubay bin Ka'ab kata, li'annaka takallamta, kerana kamu ketika khutbah disampaikan kamu bercakap sedangkan Nabi berkhutbah. Maka Ibnu Mas'ud bangun dan dia masuk bertemu dengan Nabi. Dia menyebut perkara ini, apa yang dia bincangkan dengan Ubay. Dia bagi tahu Ubay, tak jawab soalan dia sebab Ubay kata Nabi sedang berkhutbah, tak boleh bercakap. Maka Nabi kata apa? Sadaqa Ubay wa ati' Ubayyan. Benar perkataan Ubay dan hendaklah kamu patuhi perkataan ataupun nasihat daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi berdasarkan hadis ni ulama kata wajib sebab Nabi membenarkan perkataan Ubay, tak boleh bercakap. Dalam satu riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud tanya kepada Ubay, surah apa yang Nabi baca tadi? Nabi baca surah Taubah. Cuma Ibnu Mas'ud dia tak tahu surah apa. Dia tanya kepada Ubay tak nak jawab. Dalam satu riwayat yang lain lah. Pendapat yang kedua, dia kata sunat berdasarkan hadis daripada Anas. Pendapat ni pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita lah. Berbeza mazhab yang lain, mereka kata wajib. Dalil dalam mazhab Syafi'i kita, dakhala rajulun al-masjida, seorang lelaki masuk dalam masjid sedangkan Nabi SAW berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Maka seorang lelaki tanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Nabi sedang berkhutbah ni. Dia dengan suara yang kuat tanya, wahai Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Fa asyara an-nas ilaihi aniskut. Manusia buat isyarat kepada dia, diam, duduk diam. Tapi dia tetap bertanya, bila berlaku hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata kepadanya, ketika mana 3 kali dia ulang kepada Nabi, bila berlaku hari kiamat, bila berlaku hari kiamat wahai Rasulullah, bila berlaku hari kiamat. Lepas kali yang ketiga, Nabi kata, ma'adatta laha, apakah persediaan yang kamu buat untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka lelaki tadi jawab, hubbullah wa rasuluh, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Maka Nabi jawab, innaka ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu kasihi. Jadi kalaulah bercakap ketika khutbah, bertanya ketika khutbah, bercakap ketika khutbah tak dibenarkan, dah pasti Nabi tak akan tanya apakah persediaan hari kiamat. Nabi akan tanya, jangan kamu bercakap ketika khutbah sedang disampaikan. Tapi Nabi tak tanya, Nabi tak cakap perkara tersebut. Nabi tanya, apakah persediaan kamu yang kamu tanya tentang hari kiamat ni. Ini menunjukkan bercakap itu hukumnya harus, tetapi makruh dalam mazhab Syafi'i kerana menghilangkan pahala Jumaat. Melainkan situasi darurat seperti seseorang yang lihat seorang yang buta yang hampir jatuh ke longkang, ataupun ada jalan yang sedang dibaiki dan ada longkang, ada lubang. Jadi kalau dia buat isyarat, orang buta tak boleh nampak isyarat tersebut. Terpaksalah dia kena menjerit ataupun dia kena bercakap. Ataupun dia lihat satu lebah depan dia, takut-takut lebah tu sengat dia, ataupun adalah kita panggil apa, serangga ke, boleh sengat dia di hadapan tu, dan dia tak memadai dengan isyarat, melainkan dengan bercakap, maka itu tidak mengapa. Tidak diharamkan bercakap kalau untuk situasi ini. Ulama yang menyatakan wajib diam, dia pun membenarkan percakapan tersebut. Kalau yang kata sunat, pendapat yang kata sunat juga membenarkan untuk bercakap dalam situasi ini. Kerana apa? Kerana memberi peringatan kepada manusia itu wajib. Kita nak manusia tu kalau jatuh longkang, jatuh lubang, kemungkinan dia luka, cedera, patah tangan dan sebagainya, itu adalah wajib kepada kita. Hak kita memberi peringatan kepada manusia yang lain, wajib. Diam itu adalah hak Allah Ta'ala. Diam adalah hak Allah Ta'ala. Jadi hak Allah Ta'ala ni alal musamahah, dibina di atas
bertoleransi. Maknanya bila ada pertembungan hak Allah dengan hak manusia, maka pada ketika itu hak Allah ada, kita panggil apa, tasamuh. Kita masih boleh bertoleransi. Hak manusia perlu diutamakan. Sekiranya ada orang beri salam, ada orang bersin, kita lihat, sekiranya pendapat yang mengatakan disunatkan diam, maka boleh untuk dia jawab salam, dan juga untuk dia tashmid. Tashmid bersin ni, maksud tashmid ni yarhamukallah. Kita sebut yarhamukallah bagi orang yang bersin, orang dengan syarat orang yang bersin tadi menyebut alhamdulillah. Sekiranya kita berpandangan yang kata wajib diam, maka orang yang beri salam kepada kita yang sedang mendengar khutbah Jumaat tak boleh jawab salam, tak boleh tashmid, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Okey, cukup sekadar tu. Ada apa-apa soalan tak? Maaf Ustaz, saya nak ulang sikit tentang perkara diam ni. Ya. Hari lepas di masjid ada buat perbincangan sikit tentang perkara ni lah. Sebab masalah ni dah sampai dah lama dah. Masalah kanak-kanak di atas Bising. Memang bising kuat ni. Jadi bila ni masa meeting ada sini masjid dah masjid buat itu. Jadi tugas masjid kata dia dengar hadis ni tak boleh cakap, tak boleh tegur. Jadi kami tak tegur, dan dia memang ditugaskan di atas. Jadi kalau keadaan dia sebenarnya ada satu cara yang lain. Kita jangan berkumpul atas semua budak-budak. Budak-budak bila berkumpul, dia akan bising. Jadi kita letak sebahagian orang dewasa ada yang duduk atas, sebahagian budak-budak ada yang semayang di bahagian bawah. Jadi baru mereka tak ni, bila mereka berkumpul, itu yang dibising sepatutnya. Bila mereka berkumpul. Sebab perbincangan tu habis di situ je, bukan kata tak boleh cakap, tak boleh tegur budak ni. Sebab saya lihat di atas Masjid Ansar tu tingkat 2, 80% budak-budak, 70 ataupun 80% budak-budak. Bila budak-budak ni, mereka saja kat atas, memang mereka akan buat macam-macam lah, bising. Kalau mereka bercampur dengan orang tua, ada orang tua, ada budak-budak, ada orang tua, ada budak-budak, jadi mereka macam nak bising pun mereka akan fikir dulu lah. Jadi itu antara cara dia lah. Tapi sebenarnya kita boleh suruh diam. Tapi kalau tak ada cara dah, mereka memang takkan diam, boleh kita bersuara lah. Boleh. Sebab bising yang menyebabkan mengganggu, maka kita boleh untuk suruh kanak-kanak tersebut diam. Tapi kita kena pastikan dulu kita buat macam ni loh. Kalau mereka masih lagi bising, kita boleh lah untuk bercakap. Tapi sebenarnya, macam saya bagi tahu lah, kita ada cara lain. Sebab budak-budak ni bila berkumpul setempat, bila jumpa geng-geng dia akan bising. Macam mana pun dia akan bising. Sebab itu kita tak boleh khususkan untuk sembahyang Jumaat soft ni untuk budak-budak saja. Memang akan bising. Dia kena bercampur dengan orang-orang besar, baru takkan bising. Ya, dia setiap dalam hadis Nabi massal hasa, siapa yang main batu-batu, maka akan hilang pahala Jumaat dia. Sebab pada zaman Nabi, mereka tak semayang atas hamparan macam kita. Ada batu-batu kecil-kecil, mereka akan main-main, maka itu pun hilang pahala Jumaat. Main handset, WhatsApp ke Facebook ke, lagi menghilangkan pahala Jumaat. Maknanya setiap perkara yang memalingkan manusia daripada mendengar khutbah, maka dia termasuk dalam perkara lara. Perkara lara akan hilang pahala Jumaat. Menggerakkan tabung dalam fatwa wilayah persekutuan memang tak benarkanlah. Sebab bila kita gerakkan tabung, akan hilang fokus kita. Sedang dengar khutbah, kita tengok tabung bergerak depan, kita pun gerakkan ke orang sebelah.
Bila gerak orang sebelah, kita lihat orang tu masuk duit, tengok warna biru ke hijau ke merah. Kita tengok pula, hilang fokus kita. Sebenarnya kita nak dengar khutbah, jadi fikiran kita dah lain. Kita tengok pula orang ni masuk duit warna apa. Jadi hilang fokus. Budak jalan. Itu pun bila budak yang bawa untuk kutipan jemaat, itu pun tak sepatutnya lah. Sebab kita nak latih dia dengar khutbah, bukan nak latih dia supaya buat kutipan derma. Sebenarnya apa yang masjid buat tu okey lah. Letak tabung besar-besar depan pintu. Itu pun dah okey. Letak setiap pintu tu tabung. Itu pun dah okey lah. Kalau nak pusing setiap orang boleh sebelum start khutbah. Sebelum khatib naik di atas mimbar. Ataupun selepas selesai semayang terus pusing. Itu boleh lah. Cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala beri. Apa dia? Ini rasa penting bagi diri saya lah. Okey. Tapi dia bukan berkenaan dengan solat Jumaat ni. Saya 3 hari lepas pergi kat rumah saudara kita yang ada buat ada kampung juga, seorang kawan. Jadi kita pun semak lah. Kita daripada dua semua. Jadi saya cakap dengan dia, saya ni dulu banyak sangat tinggal solat saya, jadi saya kadar kata. Lepas tu dia ingatkan saya, awak jangan kadar. Lepas awak solat subuh kata, sampai zuhur kata. Awak boleh kadar solat wajib yang awak tinggal tu hanya selepas zuhur kata. Kerana apa, siapa yang melakukan itu bermakna mereka tu menyuruhi orang Majusi lah ke, orang menyembah memuja matahari. Adakah benar ke ataupun saya sebenarnya bila pagi ni macam pukul 9, 10 saya ada kelapangan. Jadi saya banyak kata Ustaz, saya ni mengakulah bahawa masa saya muda-muda dulu banyak yang tinggal. Jadi saya terpaksa akan bayar hutang Ustaz kan. Ya. Saya agak jadi saya nak buat benda ni, tapi dia cakap tak boleh. Awak lepas zuhur nanti bawa boleh kata antara. Jadi bila orang yang meninggalkan sembahyang fardu, dia kena apa? Qada sembahyang dia. Mana lepas sembahyang zuhur dia buat pula qada sembahyang zuhur. Lepas sembahyang maghrib pun sama, lepas sembahyang isyak pun sama. Lepas sembahyang subuh dengan lepas sembahyang asar, kalau dia nak buat pun boleh. Boleh. Tapi yang terbaiknya dia buat lepas kita panggil masuk waktu duha. Itu paling baiklah. Kalau dia nak buat lepas subuh pun boleh. Qada lepas sembahyang fardu subuh boleh juga. Jadi maknanya yang dicakap tadi tak betul lah Ustaz. Ya betul. Itu saya buat tadi tak lepas doa dia saya buat lah. Tak, dia waktu yang diharamkan sembahyang ni, yang tak boleh sembahyang adalah daripada lepas kita sembahyang fardu subuh sampailah naik matahari satu apa? Satu galah. Lepas daripada itu kita boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh, qada sembahyang pun tak apa. Tapi kalau nak qada waktu yang diharamkan sembahyang, lepas sembahyang fardu subuh kita qada sembahyang fardu subuh. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang terbaiknya kita buat lepas tu lah, lepas naik matahari tadi. Tadi Ustaz cakap yang sebaiknya kita buat, kita sembahyang zuhur, kita qada zuhur kan. Tapi saya kadang oleh kerana waktu tu lapang, lepas duha tu saya akan buat saya qada subuh, solat zuhur, sebab apa yang banyak boleh. Ingat terhad untuk tak boleh. Kalau lepas sembahyang fardu zuhur kita qada sembahyang apa mana apa, zuhur pun kita buat, qada asar kita buat, qada maghrib buat, sampai azan asar boleh. Saya Ustaz semenjak dia cakap tu Ustaz, saya tak kadar Ustaz, saya macam terkesan dengan kata ni. Okey. Lepas dia kena betulkan balik lah. Jadi itu pasal saya kata penting untuk saya tadi. Okey. Jadi boleh Ustaz ya. Boleh. Jadi cakap dia tu tak boleh lah. Okey. Bukan Ustaz lah. Yalah. Dia Allah biasa je. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله